Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu berharap pada hari ini semuanya sihat-sihat sahaja. Alhamdulillah murid-murid, pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam sesi pembelajaran PDPR online. Dah bersedia? Jom kita mulakan. Tajuk kita hari ini ialah kemahiran saintifik berdasarkan dari dua tema inquiry dalam sains. Standard kandungan ialah 1.1 kemahiran proses sains. Standard pembelajaran ialah memerhati dengan menggunakan semua deria yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku. Objektif kelas kita pada hari ini ialah murid boleh menggunakan semua deria untuk membuat pemerhatian. Kriteria kejayaan hari ini ialah murid boleh melihat keadaan dalam rumah dan keliling dan gunakan semua deria untuk membuat pemerhatian dan merekodkannya dalam buku latihan. Baiklah murid-murid, ada berapa kemahiran proses sains? Ya, betul. Ada 12 kemahiran proses sains. Cuba ulang semula. Pertama, memerhati. Kedua, mengelas. Ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Keempat, membuat inference. Kelima, meramal. Keenam, berkomunikasi. Ketujuh, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Ke-8, mentafsir data. Ke-9, mendefinisi secara operasi. Ke-10, mengawal pemboleh ubah. Ke-11, membuat hipotesis. Dan ke-12, mengeksperimen. Baiklah murid-murid, ada berapa kemahiran proses sains? Ya, betul. Ada 12 kemahiran proses sains. Cuba ulang semula. Pertama, memerhati. Kedua, mengelas. Ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Keempat, membuat inference. Kelima, meramal. Keenam, berkomunikasi. Ketujuh, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Ke-8, mentafsir data. Ke-9, mendefinisi secara operasi. Ke-10, mengawal pemboleh ubah. Ke-11, membuat hipotesis. Dan ke-12, mengeksperimen. Baiklah murid-murid, saya akan menerangkan mengenai kemahiran proses sains yang pertama iaitu memerhati. Apa itu memerhati? Memerhati ialah menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Seterusnya, kemahiran proses sains yang kedua ialah mengelas. Apa itu mengelas? Mengelas ialah melalui pemerhatian, mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor, iaitu membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Seterusnya, membuat inference, iaitu menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Seterusnya, meramal. Meramal ialah membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Seterusnya, berkomunikasi, iaitu menggunakan perkataan, simbol, grafik seperti jadual, graf, rajah atau model untuk menerangkan tindakan objek ataupun
peristiwa. Sebenarnya kemahiran proses sains menggunakan perhubungan ruang dan masa, iaitu memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Contohnya, lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat dan jisim. Seterusnya, mentafsir data, iaitu memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Seterusnya, KPS mendefinisi secara operasi, iaitu memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Kemahiran KPS yang terakhir, mengawal pemboleh ubah. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan, satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memperhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada masa yang sama, pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Seterusnya, membuat hipotesis, iaitu membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Yang terakhir iaitu mengeksperimen, iaitu merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. Mengumpulkan data, mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Kamu boleh menghafal kemahiran proses sains ini dan boleh merujuk buku teks kamu di muka surat 1 sehingga 10. Bolehlah kamu membaca secara lebih detail. Okey, baik. Cikgu pada hari ini akan fokus kepada kemahiran yang pertama, iaitu kemahiran memerhati. Apa itu kemahiran memerhati? Ya, kalau kamu memerhati, kita menggunakan dari apa? Ya, betul murid-murid. Memerhati itu maksudnya kita melihat. Okey, kita melihat menggunakan dari apa? Ya, betul. Dari mata. Okey, selain daripada mata, apa lagi yang kita gunakan untuk melihat sesuatu objek? Ya, kita juga boleh menggunakan dari dengar, iaitu menggunakan telinga. Telinga ialah dari dengar. Okey, selain daripada dari lihat, dari dengar, kita juga boleh menggunakan dari bau. Dari bahu, kita menggunakan apa murid-murid? Ya, kita menggunakan hidung. Hidung untuk menghidu ataupun bau. Seterusnya, kita juga boleh menggunakan dari rasa. Kita boleh menggunakan dari rasa, menggunakan lidah. Lidah. Semua orang boleh jelirkan lidah. Rasa. Ada tak lidah masing-masing? Okey, bagus. Tapi ingat murid-murid ya, kalau ingin merasa sesuatu makanan, pastikan makanan itu benar-benar boleh dimakan. Bukan makanan yang membahayakan kesihatan kita ya. Okey, seterusnya kita boleh juga menggunakan dari sentuh. Okey, kita menyentuh menggunakan tangan, iaitu melalui kulit tangan kita. Contohnya, kita boleh rasa permukaan meja tu kasar ke, licin ke, ataupun benda-benda atau objek yang lain ya. Baiklah murid-murid, cikgu mahu kamu membuat pemerhatian di sekitar rumah kamu pada hari ini. Cuba kamu perhatikan di sekeliling rumah kamu, apa warna lansir rumah kamu,
Apa warna sofa rumah kamu? Apa warna dinding rumah kamu? Dan kamu boleh lihat sekeliling. Di hadapan rumah kamu ada pokok bunga ke tiada dan sebagainya. Saya akan berikan link untuk membuat latihan itu nanti. Kamu juga boleh mencari maklumat dengan lebih lanjut berdasarkan buku teks kamu di muka surat 1 sehingga 10. Okay, sebagai contohnya di dalam buku teks kamu tu menerangkan tentang kitar semula. Maksudnya sampah sarap yang berada di sekitar, bila kita nak bersihkan, kita perlu asingkan. Tu sudah masuk aktiviti mengelas. Kita lihat dulu banyak sampah. Kemudian baru dikelaskan ikut jenis dia. Botol plastik, botol kaca, kertas dan sebagainya. Okay, cikgu mahu kamu perhatikan di rumah kamu sekarang ni. Ibu kamu membuang sampah. Membuang sampah juga ibu kamu perlu mengelaskan. Ada berapa jenis sampah di rumah kita? Cikgu nak kamu perhatikan ya. Nanti kamu bolehlah menulis dalam buku latihan. Contohnya ibu kamu akan mengasingkan sampah sisa-sisa makanan dalam satu plastik. Sampah, botol-botol kicap, botol sos yang sudah habis. Ibu kamu tak boleh masukkan dalam sampah sisa makanan. Kita kena asingkan. Mula-mula kita memerhati. Itu ialah sampah. Kemudian kelaskan mengikut jenis dia. Begitu juga dengan bahan-bahan plastik. Yang mana benda-benda ni semua, kenapa kita perlu asingkan? Supaya ianya boleh dikitar semula. Okey. Baik murid-murid, untuk hari ini, cikgu berharap kamu akan dapat membuat task yang akan cikgu bagikan sebentar lagi. Baiklah murid-murid, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi.